masuk Farid. Ya, tengok kakak kau tadi tak bunyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di atas nikmat kurnianya. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Khamis 18 November 2021 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah dapat lagi dengan izin Allah kita bersama ke udara lagi di dalam kelas tajwid, ya, dalam kelas tajwid kita. Yang mana dalam modul kami, dalam modul azubair.com, kelas tajwid ini merupakan kelas tahap 4, ya. Kelas tahap 1 kelas asas, kelas tahap 2 kelas taktih, kelas tahap 3 kelas tahsin dan kelas tahap 4 inilah dipanggil kelas tajwid. Jadi bila tahap 4 ni bermaksud kelas kita dah mulai mendetail. Ya, belajarnya mulai mendetail. Dan kelas ini hanya sesuai untuk orang yang dah boleh baca Quran sahaja. Ya, orang yang dah boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran tak sesuai masuk kelas ni. Nanti bertambah pening. Ya, bertambah pening. Jadi kelas ini sangat sesuai untuk mereka yang dah boleh baca Al-Quran, tinggal lagi nak mendalami ilmu tajwid. Ya. Jadi ilmu tajwid itu terbagi kepada berapa? Ilmu tajwid terbagi pada 3. Yang pertama membincangkan tentang huruf. Jadi bila nak bincangkan tentang huruf, maka kita akan belajar makhraj dan sifat huruf. Alhamdulillah dah selesai dah.
Yang kedua, kita akan belajar bacaan panjang, iaitu keluarga hukum-hukum mat. Bacaan 2 harkat, 4 harkat, 5 harkat dan 6 harkat. Maknanya, keluarga mat ni dia tak bincangkan tentang bacaan dengung, tak bincangkan bacaan idgham. Dia cuma membincangkan bacaan harakat, panjangkan harakat 2 atau 4 atau 5 atau 6 harakat. Nah, ya, nanti kita akan masuk mungkin minggu depan insya-Allah kita akan mula masuk dalam bab ketiga tajwid, iaitu bacaan dengung dan idgham. Ini insya-Allah minggu depan, ya. Insya-Allah minggu depan. So insya-Allah pada hari ini, pagi-pagi ini kita akan sambung kembali pelajaran kita yang semalam, masih lagi dalam bab menandakan huruf-huruf, sifat-sifat huruf yang ada di dalam huruf-huruf yang ada di dalam ayat-ayat yang kita dah baca semalam, surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga ayat 10, yang mana semalam sempat kita tanda untuk huruf ni hanya ayat 1 saja, dan insya-Allah pada pagi ni kita akan baca kita akan start menanda tentang sifat-sifat huruf tersebut di dalam huruf-huruf yang ada di dalam ayat yang kedua dan sampai berikutnya nanti insya-Allah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bersedialah dengan pensel dan buku surah Al-Kahfi. Oh, patutlah. Astagfirullah. Dia bukan aircon, dia panas. Baiklah, kalau dah bersedia, jom kita start tandakan sifat-sifat huruf yang ada di dalam ayat yang kedua ni insya-Allah. Jadi bagi yang dah ada buku, insya-Allah boleh buka semula semalam pada muka surat, bermula pada muka surat 54 insya-Allah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mula-mula mari kita lihat ada tak huruf-huruf asyiddah yang berbaris mati. Hamzah, kaf dan ta. Hamzah, ni dia. Asyiddah, apa dia punya tu? Simbolnya ialah D. Ni hamzah baris mati. Simbolnya D. Okey. Sekali lagi hamzah baris mati. Ya. Asyiddah. Okey, untuk dua baris ini asyiddah dah ada 2. Ada lagi tak pada tempat lain? Okey, tak ada dah. Okey. Berikutnya mari kita lihat pula hamas. Ba'san, sin, ini hamas. Shin, hamas. Min ladunhu, ini hamas juga, huruf ha. Wa yubash, shin, hamas. Syiral mu'minin alladhi. Okey, dalam 2 baris ini hamas cuma ada 4. Kita tanda dulu. Nanti kan baru kita bincang. Berikutnya isti'la. Qa. Simbolnya O. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhi. Ya, so isti'la cuma ada 1. Iaitu huruf-huruf yang bunyinya meninggi, iaitu bunyi O. Dia tak bunyi A, dia tak bunyi U, dia tak bunyi U, O. Dia tak bunyi O, tapi dia bunyi O. Bunyinya meninggi, ya. Bunyinya meninggi. Okey, selepas itu idlaq. Huruf-huruf mudah, iaitu huruf ba. Simbolnya Z. Huruf ba. Lagi huruf ra. Huruf ba. Okey. Ra, fa. Fa ada tak fa? Fa tak ada. Lam. Lam ada. Idlaq.
idlaq, idlaq, idlaq. Okey, mim pun idlaq, huruf-huruf yang senang. Ini idlaq, mim idlaq, mim idlaq. Nah, okey, nun. Nun di sini ada idlaq. Ini pun nun, idlaq juga. Ini pun nun, ini pun nun. Ini juga nun. Jadi huruf idlaq yang paling banyak sekali. Cuba kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 huruf idlaq. Masya Allah. Okey, lepas itu huruf itbaq. Sad, ta, dha. Tak ada. Okey, lepas itu kita buka muka surat 59. Huruf safir. Simbolnya ialah S. Sin, safir. Satu je. Satu je huruf safir, iaitu huruf sin. Huruf yang berdesir. Ya, huruf yang berdesir. Selepas itu, kita lihat huruf lin. Ya, huruf yang berbunyi lin. Syadidan min ladunhu basyirul mu'minin alladhi. Tak ada. Ya, huruf lin ni iaitu huruf waw dan ya yang berbaris mati, sebelumnya berbaris di atas. So, huruf lin, huruf yang berbunyi lin tidak ada. Berikutnya, qalqalah. Syadidan min ladunhu basyirul mu'minin. Pun tak ada. Berikutnya, takrir pada huruf ra. Dia idlaq, dia juga takrir. Simbolnya ialah R. R, takrir. Ini pun takrir, bergetar. So ada dua huruf ra yang mempunyai sifat takrir. Berikutnya al-inhiraf, lam dan ra. Lam dan ra. Simbolnya ialah F. Satu, lam, ra, F. Nampak? Ra kat sini dah ada 3 sifat. Nampak kan? Idlaq, takrir dan juga inhiraf. Okey. Ini juga lam, inhiraf, lam, inhiraf, ra, inhiraf, lam, inhiraf. Jadi kita nampak dah, huruf ra ada 3 sifat. Ra ada 3 sifat. Huruf lam dah ada 2 sifat kat sini. Ya, jadi setiap huruf mempunyai lebih daripada 4 sifat. Iaitu setiap huruf mengandungi 5 sifat. Berikutnya, mari kita lihat tafashi pada huruf shin. Simbolnya ialah SY. Ini, tafashi, SY. Lagi, ni, tafashi, SY. So, sifat tafashi, sifat menghembur, ada pada 2 huruf shin kat sini. Berikutnya, mari kita lihat pula istitalah yang ada pada huruf dhat sahaja. Tak ada. So, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah, inilah dia. Ya, huruf-huruf yang mengandungi sifat-sifat yang kita dah bincangkan di dalam buku tajwid kita, iaitu lebih kurang ada 17. Tetapi 17 ini kita tolak 5. Dekat mana kita tolak? Di sini. Cuba lihat. Pada muka surat 55, yang berwarna coklat, hijau kita guna, yang warna coklat kita tak pakai. Hijau kita guna, yang warna coklat iaitu al-jahri kita tak pakai. Rakhawah kita tak pakai. Sebab kita nak kurangkan. Istifal kita tak pakai, ismat kita tak pakai, infitah pun kita tak pakai. Kita nak pakai yang berwarna hijau saja. Ini bagi sifat-sifat huruf yang berlawanan. Boleh insya-Allah? Baik, jom kita turun lagi ke bawah. Sempat tak salin ni? Sempat ke? Salin dulu. Saya patah balik. Salin dulu ya. Salin dulu. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan perempuan dapatkanlah ya buku yang kita sediakan, buku surah Al-Kahfi yang di bawah ni ada ruang kosong yang boleh kita nak tanda-tanda. Nampak dia ada kotak kosong di bawah ni. Jadi senang kita nak tanda. Kalau kita guna Al-Quran memang tak boleh nak tanda macam ni.
Memang tak dapat nak tanda. Ya. Apa tujuan tanda dia? Tujuan tanda ni ialah proses kita belajar nak mengenal sifat-sifat huruf yang ada pada setiap huruf. Ini proses dia. Ya, insya-Allah. Ini baru proses tahap 1, nanti ada tahap 2, tahap 3 tentang sifat huruf ni. Sifat huruf ni satu ilmu, bidang ilmu huruf yang kena orang yang ataupun guru yang betul-betul mahir dan tahu teknik nak mengajar. Kalau ada ilmu, setakat ada ilmu sahaja tetapi tidak ada kemahiran ataupun tidak ada teknik nak mengajar, dibimbangi orang yang belajar dengan kita nanti pening kepala. Ya, pening kepala. Okey, dah siap Salin? Dah siap? Jap, belum. Siap. Belum. Okey, Salin dulu. Salin dulu. Kat buku ni ada kalimah tertinggal, Ustaz. Dekat buku ada kalimah tertinggal. Ya. Yang wayu tu. Wayu basyiral. Ya, saya. Kalimah tu tak ada, ya? Ya. Oh, Masya Allah. Tak, tolong take. Dalam surah Al-Kahfi. Nanti ya, Ustaz Fadli akan ambil tu note perkara tu. InsyaAllah kita akan perbaiki pada cetakan buku yang akan datang. Wa yubashshiral mu'minina alladhi. Baik, kalau dah siap, beritahu ya. Ya, wa yubashshira tu Ustaz ambil maklum dah itu. Okey. Siap ya, yang lain? Dah, Ustaz. Dah, baik. Alhamdulillah. Jom kita sambung yang bawahnya lagi. Itu dia, insyaAllah. Bismillah. Pedam sekejap. Tanda dulu, nanti baru kita bincangkan ya. Sebab ilmu sifat huruf ni adalah satu ilmu yang setengah orang memang akan rasa, wah susahnya. Ya, jadi nak kena ada teknik yang betul mengajar dia supaya orang mudah faham dan supaya orang akan rasa seronok belajar tajwid. Kita cuba nak hilangkan anggapan masyarakat iaitu belajar tajwid ni susah lah. Kita nak hilangkan benda tu. Okey, jom kita kembali balik semula pada muka surat 55. Mari kita lihat dalam ayat, sambungan ayat yang ayat kedua ini, ada berapa huruf asyiddah. Ingat ya, asyiddah hanya berlaku ketika dia berbaris mati. Okey, saya nak tanya, wakaf tak kat sini? Kita wakaf tak bacaan kat sini? Salihat, wakaf ke tidak? Wakaf. Wakaf. Sebab tu nak kena tahu ya. Ketika tak diwakaf, ini tidak ada sifat asyiddah. Tetapi bila wakaf, di sinilah bermulanya sifat asyiddah pada huruf ta. Simbolnya ialah di. So bunyinya kuat. Bunyi apa yang kuat? Bunyi hamas. Iaitu ya'maluna salihat. Bunyi t itu kuat. Bukan sekadar hakim yang pakai earphone saja dengar, tetapi penonton yang mendengar kita punya bacaan pun akan dapat dengar bunyi hamas tu. Ya, bunyi hamas pada huruf ta yang t, itu sifatnya adalah asyiddah, kena kuat. Tak boleh salihat, tak bunyi t, tak kedengaran bunyi t, maka itu adalah pembacaan yang tidak betul ataupun pembacaan yang tidak fasih. Ini penilaian bagi hakim kefasihan, dipanggil hakim apa? Hakim fasahah. Itu dia ya. Okey, baik. Berikutnya ada lagi tak? Ajran hasanah. Saya rasa tak ada dah. Ya, apa yang saya perasan ya, ada satu lagi ni. Qalqalah. Ini juga asyiddah
bunyi qalqalah ni mesti kedengaran. Sebab bunyi qalqalah tu dia asyiddah. Bunyi qalqalah tu mesti dikuatkan. Lahum ajran, itu bunyi qalqalah. Kalau lihat, itu bunyi hamas. Tapi kalau itu bunyi qalqalah. Jadi bunyi hamas di sini dan bunyi qalqalah di sini sifatnya adalah asyiddah, mesti dikuatkan supaya hakim dan semua orang yang mendengar Al-Quran dapat mendengar bunyi hamas di sini dan dapat mendengar bunyi qalqalah di sini. Sebab itu saya selalu sebut baca Al-Quran ni kena guna suara bersemangat. Bukan boleh baca macam ni, boleh ya, tapi tak kena dengan dia punya kaedah membaca Al-Quran. Itu baca contoh. Ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana. Itu baca suara yang dipanggil suara yang tidak bersemangat. Suara bersemangat ni tak semestinya menjerit, tak semestinya kuat. Tapi suara tu bila suara bersemangat ni, kita boleh dengar sebutir-sebutir bunyi huruf tu. Inilah cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, sehingga cara baginda membaca Al-Quran dengan suara yang semangat ini diikuti oleh para sahabat. Lepas itu diikuti oleh para tabi'in, tabi'un tabi', sampailah ke hari ini cara pembacaan tu tetap dibaca dengan cara begitu. Inilah kelebihan wahyu ataupun mukjizat Nabi, walaupun dah 1400 tahun tapi tak pernah berubah walaupun sedikit. Sebab itu guru Al-Quran, contoh, mesti pegang amanah ni. Amanah menjaga Al-Quran. Dari segi tulisan, ayat, sebutan, tajwid, bunyi harakat, bunyi dengung. Semua guru Al-Quran adalah pemegang amanah. Jangan main-main dengan amanah wahyu Allah ini. Nampak kan? Okey, baik. Berikutnya, jom kita pergi pula kepada hamas. Ada berapa hamas? Sad, hamas. Ha pedas, hamas. Ta baris mati yang saya sebutkan tadi, bunyi hamas. Dia ada bunyi, so bulatkan. Ini hanya berlaku lebihan angin. Ini hanya berlaku lebihan angin. Tetapi hamas yang kita bulat ni akan berlaku dua sekali, iaitu berlaku lebihan angin dan berlaku lebihan bunyi. Bila berlaku sebut sebut sebut. Akan rasa tak angin keluar dan bunyi keluar? Ada. Yes. Akan terasa angin dan bunyi itu keluar. Itu dipanggil angin dan bunyi yang berlebihan. Nampak ya? Okey, baik. Lagi hamas lahum. Ni, habis ni. Hamas. Ajran, ha pedas pun hamas. Sin pun hamas. Jadi kalau kita lihat hamas dalam rangkap ini pada kat sini ada 2 dan rangkap akhir ni ada 1, 2, 3. Okey, berikutnya kita buka muka surat 56. Mari kita lihat ada berapa huruf isti'la di sini. Ada 1, sa. Kita tak baca salihat. Kita baca sa, bunyi o. Itu dia panggil bunyi meninggi, isti'la. Dia bukan o. O bukan orang, tapi orang. Orang. Perkataan Melayu o apa dia contoh? O. Ombak. Ombak. Kopiah. Ko, itu ko kan? Dia bukan ko, dia ko. Nampak dia bunyi o, dia bukan bunyi o. Dia bunyi o. Sebab itu dipanggil bunyi itu bunyi yang meninggi. Ya, bunyi yang meninggi. Okey. Lepas itu kita lihat pula ada berapa huruf izlaq. Huruf ba tak ada. Huruf ra ada 1. Apa simbol dia? Z. Ya, yang orang Arab kata dia senang. Huruf fa tak ada. Huruf lam ada. Lam. So izlaq hurufnya ada 3. Selepas itu huruf mim. Izlaq. Ini pun izlaq. Okey. Selepas itu huruf nun. Ini pun izlaq. Ini pun izlaq.
Ini pun izlaq. Masya Allah. Jadi memang huruf izlaq paling banyak lah. Ya. Okey, lepas itu lihat muka surat 57. Sifat huruf yang berbunyi itbaq pada sad, dad, ta, dha. Simbolnya B. Salihat. Nampak? Huruf sad, dia adalah hamas. Dia juga adalah isti'la. Dia juga adalah itbaq. Nampak? Dah ada 3 sifat pada huruf sad. Ini cara nak belajar sifat baru kita nampak. Oh dia ni berangin, hamas. Oh, dia bunyi oh bila baris atas. Oh, dia juga adalah pipi kembung, kompres bunyinya. Itu menyebabkan pipi kembung. Nampak tak? Jadi kita nampak dah sad dah ada 3 sifat. Jadi bila kita buat macam ni baru nampak. Okey, selepas itu muka surat 59. Mari kita lihat huruf safir. Ada tak huruf safir? Ada. Sad ni nampak dah ada 4 dah. 4 dah sifat dia. Hamas, isti'la, itbaq, safir. Safirnya berdesir. Dah 4 dah sifat huruf sad. Lagi huruf berdesir mana? Sin. Sin. Berdesir. Sad. Berdesir. Ada satu lagi huruf berdesir iaitu huruf zai. Tak ada kat sini. Zai macam mana berdesir je? Itu bunyi desiran pada huruf zai. Okey, berikutnya mari kita lihat ada berapa huruf lin. Tak ada. Qalqalah ada 1. Ni. QS. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Bermaksud qalqalah sughra ni dia bersifat asyiddah. Betul lah? Dia D kan, asyiddah. Jadi bunyi qalqalah sughra ni mesti jelas didengari oleh hakim dan juga pendengar-pendengar yang lainnya. Mesti dapat dengar bunyi qalqalah. Bermaksud kena jelas bunyinya, kena kuat bunyinya. Contoh, lahum ajran. Jangan sekadar lahum ajran. Jangan samar-samar bunyi dia. Okey? Baik, berikutnya bunyi huruf takrir pada huruf ra. Ini dia. Ajran, bergetar lidah kita. Ya, simbolnya R. Berikutnya al-inhiraf pada lam dan ra. Simbolnya F. Ini lam, inhiraf. Ini pun lam, inhiraf. Ini pun lam, inhiraf. Lam, inhiraf. Ustaz, lin tu kan? ya, Ya. boleh tak? Ya tu. Lin. Macam mana? Ya tu. Ya. Ya ni. Tak bukan lin ya? Maksudnya sifat apa tu puan tanya? Lin. Oh, lin bukan. Ya, lin ni ya dan wa yang berbaris mati. Okey Ustaz, Ya terima dan kasih. wa yang berbaris mati. Sebab ya dan wa berbaris mati ni huruf sebelumnya wajib berbaris di atas. Ya dan waw ni kalau dia berbaris mati, sebelum dia wajib berbaris di atas. Itu dia. Itu baru dipanggil lin. Okey? Baik, berikutnya pada huruf sifat tafashi menghembur pada huruf shin. Tak ada. Berikutnya sifat istitalah melekat pada huruf dad pun tak ada. So inilah sifat-sifat huruf yang ada dalam ayat yang kedua. Salin dulu. Kita tanda-tanda dahulu ya. Hari ni kalau boleh, semalam dah hari ni kita start tanda-tanda ni dulu. Tanda dulu, nanti step kedua saya akan terangkan pula. Nanti step 3 sampai masa step 3, penerangannya akan lebih detail. Tinggal lagi saya faham, mana-mana kelas lah bila belajar sifat huruf, kebanyakannya akan jadi sedikit mengantuk. Maklum, kita kalau boleh tak ada banyak berfikir. Betul kan? Orang zaman ini kalau boleh tak nak banyak berfikir. Orang zaman ni kalau boleh semua nak cepat. Nak generasi anak-anak kita main game. Semua laju cepat. Kan? Bila slow je, dia mula. Okey, ada soalan tak pada ayat yang kedua ni? Dan cuba perhatikan ada tak yang tertinggal? Kod ada huruf-huruf yang tertinggal sifat dia. Cuma kalau kita dah lihat sini,
Lam kat sini ada dua sifat, izlaq dan inhiraf. Sad paling banyak, ada 4. 1, 2, 3, 4. Hamas, isti'la, safir dan itbaq. Masya Allah, subhanallah. Sad. Yang lain tak banyak kan? Macam ini, qalqalah dia mesti diasyiddahkan. Qalqalah sughra ni mesti dikuatkan bunyinya supaya kedengaran supaya kita boleh membezakan. Bila kita dengar, oh ini bunyi qalqalah surah. Bila dia tersalah, oh orang ni tersalah sebab dia bunyikan dengan qalqalah wusta. Jadi bila bunyi qalqalah tu dikuatkan, diasyiddahkan, jadi pendengar dan kita boleh dengar bunyi tu betul ke sifatnya safir, sughra atau sifatnya wusta qalqalah tersebut. InsyaAllah ya. Okey, baik. Jom kita pergi ayat 3. Kita tahu dah bila senyap tu maknanya pana lah tu. Mana-mana kelas saya lah. Bukan setakat di online ni saja. Kelas offline saya pun bila belajar bab sifat huruf ni, mata terkebil mata. Tapi ini saya dah cuba bagikan cara belajar sifat huruf yang senang dah. Kalau zaman saya belajar dulu lagilah ya Rabbi. Belajar di pondok mana ada guna-guna whiteboard macam ni. Kan? Dengar je guru kita mengajar. Oh ya kah? Oh lagu tu kah? Oh ya kah? Lama-lama mata apa mengantuk. Kan? Tapi ni siap ada TV, ada apa lagi. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ibu ayah atau puan-puan sekalian akan dapat. Tak apa. Okey, jom kita lihat ayat 3. Ada tak huruf-huruf asyiddah di dalam ayat 3? Ada tak? Qalqalah tak ada. Hamzah, kaf dan tak berbaris mati tak ada. Bermaksud asyiddah tidak ada dalam ayat ni. Okey, lepas itu hamas. Ada tak huruf hamas? Ada. Kaf, hamas. Berangin. Tha, berangin. Hamas juga. Fa, berangin. Ha, berangin. Ada 4 hamas. Huruf yang banyak keluar angin. Okey, lepas itu muka surat 56, huruf isti'la yang berbunyi A. Tak ada. Selepas itu huruf izlaq, ba. Ba ada? Ada. Izlaq. Lepas itu ra. Tak ada. Fa ada. Izlaq. Lam tak ada. Mim ada. Izlaq. Nun ada. Izlaq. Memang huruf izlaq paling banyak lah. Huruf-huruf izlaq paling banyak. Okey, selepas itu bunyi itbaq, bunyi kembung kompres pada sa, dha, ta, za. Tak ada. Okey, buka muka surat 59. Huruf-huruf safir yang berdesir. Tak ada. Jadi huruf sa jangan didesirkan. Kerana huruf sa tidak ada sifat desir. Sifat safir tidak ada pada huruf sa. Huruf yang ada safir hanya pada huruf sin. Sebab itu bunyinya berbeza. Sa itu sin. Ta itu sa. Nampak ya? Sin berangin. Sa berangin juga. Ada angin juga. Tetapi sa tidak berdesir. Sin berdesir. Nampak kan? Itu dia. Okey. Baik, berikutnya huruf lin. Huruf ya, wa berbaris mati. Tak ada. Qalqalah. Tak ada. Takrir pada huruf ra. Tak ada. Inhiraf pada huruf lam dan ra. Tak ada. Tafashi pada huruf shin. Tak ada. Istitalah pada huruf dad pun tak ada. Okey, saya tengok ramai dah pana. Baru berapa minit dah pana. Pana dah, pening lah Ustaz belajar ni sifat huruf ni. Allah Ustaz. Oleh kerana pening kita stop dulu sifat huruf kat situ. Bukan apa-apa. Saya nak tanya soalan. Okey. Kod ibu ayah ada soalan. Boleh tanya terus. Ada soalan tak? Saya buka pada soalan. Ustaz, masih belum faham.
Kurang faham. Ya. Betul lah. Mungkin antara faktornya makcik tak sempat nak belajar sifat huruf tentang dia punya apa. Ini kita dah praktikal ni. Praktikal sifat huruf. Sebelum ni kita belajar dia punya teori. Teori sifat huruf ni yang muka surat saya sebut tadi itulah yang kita dah lepas belajar lebih kurang 2 bulan lepas. Oh. Jadi mungkin faktor itu menyebabkan makcik mungkin kurang faham sebab itulah mungkin. Tapi tak apa, follow dulu. Ya, sebab saya nak buka kelas baru, saya kena tunggu habis kelas ni habis dulu. Baru boleh buka kelas baru. Betul Jadi Ustaz. follow dulu. Ya saya. Betul. Saya pun baru masuk. Jadi kalang kabut lah sikit. Banyak kalang kabut. Ya. Betul. Ya, Sebab kita dah berada sebenarnya di pertengahan ni sebenarnya. Di pertengahan dah. Tapi tak apa, follow juga dulu. Ya, supaya kalau tak faham semua pun sekurang-kurangnya tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian boleh nampak modul tu berjalan macam mana. Kan? Setiap ayat yang kita baca tu kita akan ulang 5 kali. Kita akan ulang dia 5 pusingan. Pusingan pertama saya baca ibu ayah ikut. Pusingan kedua kita akan bincangkan tentang tajwid. Pusingan ketiga kita akan bincangkan sifat huruf. Sifat huruf ni yang sedang berjalan sekarang. Ya. Pusingan keempat sepatutnya ada terjemahan tapi kita tak baca terjemahan. Okey, sifat di pusingan keempat ni nanti terus saya nak dengar ibu ayah baca, saya akan repair dan touch up. Maksudnya kalau tajwid ada 4 pusingan je. Saya baca, ibu ayah ikut. Penerangan tentang tajwid dalam ayat yang ada. Penerangan tentang sifat huruf dalam ayat yang ada. Ibu ayah baca, saya repair touch up. Itu 4 pusingan. Ini dipanggil talaki musyafahah. Ya, bertalaki dengan guru, iaitu guru baca, murid ikut. Murid baca, guru repair. Tapi sebelum murid nak baca, guru terangkan dulu. Ini dengung, ini harakat, ini tajwidnya begini, bunyi huruf ni macam ni, bunyi huruf ni macam ni. Barulah lepas itu murid baca, guru dengar dan repair. Nampak proses tu? Saya tulis sikit lah. Pana je pagi-pagi ni, apa hal? Sekejap ya, saya tunjuk sikit. Syarat untuk belajar Al-Quran, salah satunya mesti bertalaki, berdepan dengan guru. Ya, metod ini takkan luput, takkan pupus sampai bila-bila. Iaitu mesti bertalaki, berdepan dengan guru. Kerana inilah cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Setiap kali menerima wahyu dengan Sayyidina Jibril, maknanya dia berdepan dengan Sayyidina Jibril. Satu. Yang kedua, inilah juga cara baginda mentashehkan kembali, membetulkan lagi bacaan dia dengan Sayyidina Jibril pada setiap bulan Ramadan selama 23 tahun. Bertalaki, berdepan dengan guru. Ini adalah syarat pertama. Siapa nak belajar Quran, tak boleh belajar dengan radio sahaja, tak boleh belajar dengan TV sahaja, tak boleh belajar dengan CD sahaja, tak boleh belajar dengan internet sahaja, tak boleh belajar guna pen sahaja. Tak boleh. Ya, boleh, itu sebagai tambahan, input tambahan boleh. Tetapi belajar Al-Quran syarat pertama mesti berdepan dengan guru. Barulah benda tu ada pertalian. Sampai kita dengan guru kita dengan guru dia, guru, sampai pada tabi'in, sampai pada sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tali. Tali ni kan? Okey, baik. Saya nak terangkan kelas kita ni ada 4 pusingan. Setiap ayat yang kita baca, kita akan ada 4 pusingan. 4 pusingan. Tulis tulis supaya nanti faham. Pusingan pertama, guru baca, murid ikut. Guru membaca, murid ikut. Pusingan kedua,
Guru menerangkan tajwid. Pusingan ketiga, guru menerangkan huruf, sifat huruf. Pusingan keempat, murid membaca guru mentashehkan ataupun memperbetulkan. Ya, murid membaca, guru betulkan. Itu dia. Bolehlah ringkasanlah. Guru mentashehkan ataupun guru membetulkan semula bacaan tersebut. Jadi inilah proses. Ya, dipanggil apa? Talaqi musyafahah 2. Guru baca, murid ikut, murid baca, guru perbaiki. Ini dipanggil proses. So, tengah-tengah antara dua proses ini, guru akan menerangkan tentang dua benda ni. Ya, tengah-tengah antara proses guru membaca dan murid membaca, antara dua proses ini, guru akan menerangkan tentang tajwid dan guru akan menerangkan tentang sifat huruf. Bila murid dah faham tajwid, dah faham sifat huruf, barulah guru nak dengar bacaan murid. Betul ke tidak? Kan apa yang guru dah terang tentang tajwid, apa yang guru dah terangkan tentang sifat huruf, dapat tak murid tersebut praktiskan? Ini kerja guru. Ya? Nampak tak? Ya? Ini proses kita. Antara guru membaca dengan murid membaca, ini dipanggil talaqi musyafahah. Di tengah-tengahnya, saya akan terangkan kepada ibu ayah tentang bacaan tajwid, hukum tajwid, dan saya akan terangkan kepada ibu ayah tentang sifat-sifat huruf, bunyi-bunyi huruf. Boleh nampak tak metod ni? Senyap, sudah. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh ya? Boleh, Boleh. Saya kalau senyap, saya risau. Boleh. Gambar je. Terima kasih. Boleh. Okey, salin dulu ya. Gambar Salin je. ni. Dah. Sudah ya? Okey. Ambil gambar Kalau dah je. sudah, saya tolak ke tepi. Okey, ada soalan lagi tak? Apa-apa soalan tentang tajwid? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik nak tanya cara menyebut huruf ra yang mati dan bersabdu. Nak tahu getar dia tu, berapa lebih kurang getar dia tu. Oh, getarnya huruf ra yang bertasydid. Ya, bertasydid dan mati. Okey, baik, bertasydid ataupun bersabdu ya. Baik. Okey, saya padam sekejap. Saya tarik balik semula whiteboard. Okey, sebelum saya nak terang tentang berapa getaran dia, ya. Okey, pertama sekali saya nak beri maklumkan, mungkin masa kelas 2 bulan lepas saya dah cerita, saya dah terangkan, tapi kali ini saya terang sekali lagi. Sifat huruf ini bersalahan pendapat ulama tentang berapa banyak sifat huruf yang kita kena belajar. Ulama yang paling rendah, ulama yang paling mengatakan sifat huruf yang paling sikit ialah 7. Sifat huruf yang paling sikit kata ulama ni 7 saja. Yang mana 7 ini tidak termasuk takrir. Maknanya dalam 7 yang ulama ni kata tidak ada sifat bergetar. Maksudnya bagi dia ra tu tak ada getar. Ni ya, ulama ni, sebagian ulama ni mengatakan sifat huruf cuma ada 7. Ulama yang paling banyak pula mengatakan sifat huruf ada 47. Demam nak belajar 47. Kan? Tetapi saya mengambil tengah-tengah. Iaitu saya ambil 17 sifat sahaja. Ya? Saya mengambil 17 sifat sahaja yang saya rasa sangat sesuai untuk orang Melayu. Dan 17 tu pula saya potong lagi 2. Kat mana saya potong? Saya potong lagi 5. Kat mana? Okey, mari kita lihat. Lihat balik pada buku ni.
Lihat muka surat 55. Semua sifat berlawanan ini saya ambil yang warna hijau saja, iaitu asyiddah lawannya rakhawat. Rakhawat saya tak pakai. Hamas lawannya al-jah. Al-jah saya tak pakai. Sebab saya nak ringkaskan lagi ingatan kita. Sebab kalau Muka surat berapa Ustaz? belajar semua tu nanti berpinah-pinah lah lagi. Okey. Isti'laq lawannya istifal. Istifal saya tak pakai. Ya, izlaq lawannya ismat. Ismat saya tak pakai. Itbaq lawannya infitah. Infitah saya tak pakai. Jadi 17 bila potong 5 tinggal 12 sahaja. 12 sifat inilah yang saya bincangkan dalam penerangan saya tadi. Okey? Jadi soalan akad tersebut, ra takrir tak Ustaz? Ya, saya dah termasuk tadi kan? Iaitu ra dia mempunyai sifat takrir bergetar. Okay. Getaran ra ni kata ulama paling banyak 2 kali. Oleh kerana kita nak tahu getarannya, kita kena tahu makhraj dia. Di mana punca keluar bunyi huruf ra. Punca keluar bunyi huruf ra adalah hujung lidah. Saya buat sikitlah lebih kurang gambarannya. Ni dalam mulut. Ni gigi kapak atas depan. Di sini langit-langit lembut. Lelangit lembut. Ya, dekat ataupun gusi, gusi ni bukan langit lembut, ni gusi. Silap pula saya, minta maaf. Gusi. Betul kan? Atas pada gigi apa? Gusi. Di langit tengah tu. Gusi, okey. Atas pada gusi, lelangit keras. Lelangit keras. Atas lagi dari sini, tengah-tengah ni lelangit lembut. Lelangit lembut inilah yang biasa atuk nenek kita dulu kalau kita jatuh, luka kecil-kecil, benjol, dia akan ambil ibu jari. Dia baca bismillah, dia selawat, dia letak jari ni ke atas. Ya, dan dia sapu dekat luka kita, dia sapu dekat benjol kita. Dan luka tu kalau kecil, dia hilang, dia akan tak berdarah, dia tak akan keluar darah. Dan biasanya kalau benjol jatuh tu akan cepat surut. Kenapa? Selain pada barakah bismillah dan selawat, di langit lembut ni ada enzim. Mana? Betul tak? Langit lembut kita ada enzim, tahu tak? Ikan. Tak tahu, tak apa. Sebab itu pagi-pagi bangun daripada tidur, jangan kumur-kumur buang. Bangun tidur, ambil air macam saya ni contoh. Contoh bangun tidur, contoh saya bangun tidur. Okey, ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedap. Ya. Minum, kumur, telan. Jangan buang. Sebab di atas langit lembut tu ada enzim. Enzim ni bila kita minum dengan air, dia akan proses usus kita. Ya, dia panggil apa? Sistem penghadaman kita. Jadi senang nak flush. Sebelum bangun, sebelum subuh, maknanya bangun kiam, kan? Pukul 4:30, bangun tu minum air. Supaya dia boleh flush cepat. Kita kumur buang. Sebab itu buang air besar kita meragam. Tidak mengikut jadual. Cuba ubah tabiat, iaitu bangun tidur, jangan kumur buang. Bangun tidur, duduk atas katil tu, ambil air dah. Minum, baca bismillah, selawat, kumur-kumur dalam mulut, telan. Tak sampai 5 minit akan rasa perut nak flush. Ya, cuba buat. Okey. So inilah langit lembut, inilah langit keras, ini gusi. Jadi, ra ni lidahnya akan bergetar begini. Katalah ni gigi bawah. Tak pandai juga nak melukis ni, tapi lebih kurang lah ya. So lidah kita akan pergi ke sini. Dia membengkok macam tu. Ni lidah. Nampak tak? Dia naik macam tu. Dia dipanggil inhiraf, melencong. Ya, dia akan kena pada langit-langit keras.
Sebab itu orang lidah pendek dia tak akan bergetar di hujung, dia bergetar di pangkal lidah. Natural. Ar-Rahmanir Rahim, sebab lidah dia pendek tak sampai. Kan? Orang lidah macam kita, alhamdulillah dia sampai. Jadi getaran lidah ini ada ulama mengatakan sekali sahaja dan ada ulama mengatakan paling maksimum 2 kali. Jadi soalan akak tadi, Ustaz, kalau ra tu bertasydid berapa getaran? Okey. Ra kata ulama sama ada 1 ataupun 2 getaran. Sekali ataupun 2 kali getaran. Bermaksud kalau dia bertasydid, kalau nak ambil pendapat pertama mengatakan 1 getaran, bermaksud pada mangkuk pertama getaran sekali, pada mangkuk kedua getaran sekali. Bermaksud 2 kali je getaran. Ar-Rah. Ar-Rah. Nampak? Kalau nak ambil pendapat kedua, dia kata pada mangkuk kedua ni 2 kali getaran, pada mangkuk pertama ni 2 getaran dan pada mangkuk kedua juga 2 getaran. Ar-Rah. Ar-Rah. Inilah yang biasa orang baca, iaitu 2 getaran. Bermaksud ketika ar 2 getaran, ketika rah 2 getaran. Boleh jawapan tu, Kak? Ya, ya. Kalau mati Ustaz, contohnya turja'un tu. Ya, kalau mati, itu saya sebut tadi. Akak boleh pakai 2 pendapat. Ada ulama mengatakan dia sekali getaran, ada ulama mengatakan dia 2 getaran. Bermaksud, Kak, jawapan paling senang 1 hingga 2 getaran. Dah paling senang. Terima kasih Ustaz. Sama, insya-Allah. Okey, ada soalan lagi? Bagus soalan Kak tu. Itu tentang sifat takrir, bergetar. Bagus soalan tu. Huruf dot, Ustaz. Huruf dot. Okey, baik. Huruf dot, dia ada beberapa sifat. Antara sifat dot, saya tulislah huruf dot ya. Huruf dot, okey. Pertama sifat dia ialah itbaq. Kompres. Yang kedua sifat dia ialah yang tak ada pada huruf-huruf lain. Khas untuk dot saja, iaitu istitalah. Yang tak ada sifat istitalah ni pada huruf lain. Hanya ada pada huruf dot. Jadi saya nak terangkan 2 sifat ni saja pada huruf dot. Sedangkan huruf dot ada 5 sifat. Saya nak terang 2 saja supaya tak pening sangat. Okey. Pertama, dot dia itbaq. Bunyinya dikompreskan, baru dia lepas. Sebab itu bila berlaku kompres, bunyi dan udara dia dikompres, pipi kita akan berlaku sedikit mengembung. Ya, sedikit mengembung. Belum kita bincang lagi isti'la' dia. Isti'la' itu menyebabkan dia berbunyi O. Maksudnya bibir kita akan sedikit memoncong. Tak apalah, kita letak satu lagi lah isti'la'. Isti'la'. Berbunyi O. Bila O, huruf dot ni tak kira baris apa, bibir akan sedikit memoncong. Pipi akan sedikit mengembung kerana berlakunya itbaq. Bibir akan sedikit memoncong kerana berlakunya isti'la. Dan istitalah ni seluruh lidah, hujung, tengah, pangkal lidah, semua melekat ke atas. Di mana lekatnya? Di gusi sebelah kanan atas atau di gusi sebelah kanan kiri, ikut mana kita senang. Soalan lagi istitalah ni, ya, iaitu keseluruhan lidah, hujung, tengah, pangkal, mesti lekat ke gusi atas kanan atau gusi atas kiri, ikut mana yang kita senang. Dan cara nak lekat itu, dia tak boleh sekali. Dia kena step. Cuba tengok tangan saya. Hujung, tengah, pangkal. Katalah ni gusi sebelah atas kanan. First, dia akan berlaku 3 gerakan. Sebab itu dia lambat istitalah ni. Dia lambat. 1, hujung.
2 tengah, 3 pangkal. Saya ulangi, 1 hujung, 2 tengah, 3 pangkal. Jadi contoh bunyi walau bunyinya berbolok-bolok dalam mulut tu. Sebab dia kompres. Dalam kompres, lidah melekat pula ke atas. Walau dhalin. Boleh tak Kak jawapan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya nak bertanya tentang Ya, Kak. istilah, ya saya. Ya. Dia melekat ataupun kita kenakan pada gusi ataupun gigi geraham Ustaz. Okey. Itulah ada banyak pendapat kan. Ya, Kalau kita baca dalam kitab, tidak ada mengatakan lekat pada gusi geraham. Dia kata dalam kitab lekat pada, tidak ada dalam kitab mengatakan lekat pada gigi geraham. Tidak ada pada gigi. Dalam kitab mengatakan lekat pada gusi. Gusi atas sebelah kanan atau gusi atas sebelah kiri. Tinggal lagi istilah lekat, mengena, itu terpulanglah. Cuma saya lebih suka kata melekat sebab dia lama. Istilah ni berpanjangan. Dia lama. Dia tak boleh waladha. Maknanya waladha tak berubah apa-apa makna, ya. Dia bukan kesalahan besar, tetapi bermaksud orang itu tidak fasih dalam menyebut huruf. Kalau orang yang fasih menyebut huruf, dia akan lama. Dia akan melekat tu lama sikit. Dia macam tertahan. Itu lebih tepat. Dia macam tertahan lama. Walau dha. Dia tidak akan waladha. Sebab kebanyakan orang Melayu dia baca ujung lidah je. Waladha. Ujung je kebanyakan orang Melayu. Ya? Jadi, walaupun hujung, dia bukan kesalahan besar. Dia tidak mengubah makna apa semua, tidak. Tetapi kalau kita masuk dalam tilawah, markahnya akan dipotong. Markah kefasihan. Ini akan ditanda oleh hakim fasahah. Mengapa saya suka mengambil skema tilawah? Kerana skema tilawah itulah skema yang dituntut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud setiap orang yang menjadi qari dan qari'ah, mereka ini buat je silap, terus dosa. Buat silap, terus dosa. Sebab itu jangan nak seronok-seronok bertanding. Kalau kita tak dibimbing oleh guru, mursyid yang sesuai nak membimbing kita, jangan suka-suka nak bertanding. Sebab orang bertanding ni bagi kita orang yang dah mahir. Bila orang dah mahir, kita tak akan benarkan dia melakukan walaupun sedikit kesalahan. Dan saya suka mengambil skema ni supaya kita punya, dipanggil apa? Taraf pembacaan kita akan menjadi sebaik mungkin, setinggi mungkin. Sama tahap dengan para qari kalau boleh. Tak dapat 100% tahap tu pun tak apa. Dapat 80 pun okey, dapat 70 pun okey. Sebab saya sebagai guru, saya mesti meletakkan tanda aras yang tinggi. Contoh, kalau saya letakkan tanda aras 100%, mungkin murid-murid saya akan dapat 50% je. Tetapi kalau saya letak aras saya 200%, insya-Allah murid saya akan capai 100%. InsyaAllah. Gitu. Boleh tak jawapan tu, Kak? InsyaAllah faham Ustaz. Ya? Saya nak menerangkan kepada pelajar, saya jadi keliru. Ada yang ya. mengatakan geraham, ada yang mengatakan gusi. Jadi hari ini saya sangat jelas atas penerangan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Ustaz Makcik nak tanya, Ya. boleh tak guna dua-dua belah? Boleh tak guna dua-dua belah? Setakat ni tidak ada guru saya dan tidak ada kitab mengatakan dua-dua belah. Tak ada. Yang Sebab ada sebelah. Makcik ada dengar baru-baru ni, dua-dua belah. Makcik pun tak pernah dengar juga. Itulah kan. Saya minta maaf lah kan. Wallahu a'lam lah, kita nak komen lebih pun tak berani lah kan. Tapi setakat yang saya dah belajar, setakat kita dah belajar dengan berkitab dan kita dah bertalaki dengan Syekh Arab, kita tengok lidah Syekh Arab pun memang akan ke tepi. Sama ada kanan ataupun kiri. Mengikut mana sesuai. Kenapa kita katakan sama ada kanan ataupun kiri? Contoh, saya gigi geraham saya belah kiri ni dah ngongak. Ada satu gigi geraham dah cabut.
Jadi saya lebih senang menggunakan belah kanan. Saya naikkan lidah saya ke sebelah kanan. Kerana huruf dot ni dia tidak ada sifat berangin. Dia tidak ada sifat hamas. Jadi hamas ni diberangin. Kalau saya letak lidah saya sebelah kiri ni, dia akan keluar angin. Dia akan keluar angin. Jadi bila keluar angin bermaksud sebutan huruf saya dah tak sempurna. Maka saya gunakan gusi kanan kerana gusi kanan saya ni gigi masih penuh. Jadi tidak ada ruang untuk angin keluar. Boleh jawapan tu, Kak? Boleh Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. Ya. Ustaz, nak tanya ni. Adakah dot tu bersifat Ustaz, Nanti akak ni apa soalan dia? Sekali lagi. Dah terhenti ke? lupalah Ustaz nak tanya nanti. Okey, tak apa. Akak ingat balik semula nanti tanya balik ya. Okey, akak yang tadi ni. Okey. Apa soalan Kak? Bila saya tengok gerakan tangan Ustaz, wala dot tu Ustaz dah turunkan tangan. Maknanya lidah kita dah turun ke apa? Ya, memanglah lidah turun. Walau bila da tu kita cuma lekat, lepas tu bila nak bunyikan o tu dia akan turun. Okey. Sebab kalau lidah ni likat terus dia tak akan bunyi dah. Walau tak boleh nak bunyi dah. Tapi bila kita dah lekat penuh, turunkan dia barulah keluar bunyi da tu. Okey. Bunyi yang dikompreskan tadi baru dapat dikeluarkan. Kalau kita lekat terus, dia hanya kompres, tak keluar. Wala dot turun dah. Okey. Terima kasih. Jadi walau kenapa bunyi o? Sebab dia isti'la. Kita tak baca walad, kita baca walau, ada bunyi o. Sebab dia bersifat isti'la. Dia tak melantun kan Ustaz? Dia tak melantun sebab itu istitolah ni Kak, lawannya ialah qalqalah. Tapi ada orang baca melantun. Istitolah no way, dia tak melantun, dia melekat. Tapi pernah dengar ada orang baca melantun. Sifat qalqalah sifat yang melantun. Lawannya sifat istitolah iaitu melekat. Boleh Kak? Boleh. Tapi ada dengar orang baca melantun Ustaz. Itu mungkin orang tak fasih lah tu. Kan? Contoh bulan Ramadan. Fadlam, nampak? Fadlam min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada awal dia, fad lam. Ramai orang baca fad lam. Itu salah. Dia tak merubah makna. Maksudnya itu bukan kesalahan yang besar. Tetapi kalau orang Arab dengar ataupun guru kita dengar, dia dapat tahu orang ni tak fasih dalam menyebut huruf. Boleh Kak? Boleh Ustaz. Boleh. Baik. Yang lain soalan? Ustaz, Ya. kalau macam tadi kalau sebutan ra tu ada orang tak boleh sebut kan? Dengan jelas. Dengan do ni jadi tapi bila membaca tu dia cuba sedaya upaya kemampuan dia berdosa ke tak kalau baca bunyi tu tak berapa jelas macam mana? Baik, bagus soalan Kak ya. Okey, dia begini, saya bagi dua jawapan. Jawapan pertama, setelah seseorang tu dah belajar dengan guru A, B, C sampai Z guru dia. Dahsyat betul. Punya dia bersungguh nak belajar. Sampai Z, berapa puluh orang tu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, W, X, Y, Z. 24, 25 orang guru. Maknanya 26 orang guru, tapi lidah tak boleh nak betul juga. Maka di situ dah hilanglah dosa dia. Sebab dia dah berusaha. Satu. Jawapan yang kedua,
Mungkin lidah dia dah mengikut keturunan. Contoh orang India. Kan? Lidah dia ada lidah yang tak boleh nak sebut bunyi tebal-tebal. Contoh, orang India tak pandai, India Muslim, tak pandai nak sebut Allah. Dia Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah lidah dia begitu. Kan? Kalau Cina pula, cuba dengar orang Cina-Cina yang ada di negara Cina. Tak payah Cina Malaysia pun yang masuk Islam pun macam tu juga. Dia kalau dia azan contoh. Allah. Dia tak boleh nak sebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang lidah dia kerana keturunan genetik dia. Yang lidah tu dah terbiasa dengan logat Cina, jadi bila dia nak menyebut logat Arab, tak berapa nak jadi. Sama juga yang India tadi, lidah ni dah terbiasa dengan logat India, bila dia nak menyebut logat Arab, maka ada sedikit susah. Tetapi lidah orang yang paling senang sekali sampai orang Arab pun jealous ialah lidah orang Melayu. Siapa Melayu angkat tangan? Tak angkat tangan pun Jawa Oh, saya pun Jawa juga. Tapi saya Jawa masuk sikit darah Arab. Itu yang okey tu. Ada Melayu. Ada Melayu ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Mungkin nak soal tentang hukumat. Kita dah belajar dah hukumat, ada 17. Mungkin ada yang tak kesempatan ke kan? Boleh tanya insya-Allah. Sebelum minggu depan kita akan masuk dah bab ketiga tajwid, itu bacaan dengung, idgham dan sebagainya. Minggu depan kita start yang tu. Okey, sebelum nak pergi minggu depan, ada tak soalan tentang pembelajaran yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu tentang huruf dan tentang hukum mat. Ni cara nak ingat ke huruf ni tak ingat lah Ustaz. Memanglah. Benda ni dia memerlukan satu kemahiran. Bila sebut kemahiran bermaksud dia memerlukan fokus yang tinggi. Dia perlukan fokus yang tinggi. Sebab itu kalau kita tengok orang yang berada dalam bidang Al-Quran ni, dia tak buat kerja lain. Cuba perhati betul-betul. Jarang ada tapi jarang-jarang. Kebanyakan orang yang berada dalam bidang Al-Quran ni jurusan je itu je. Dia jarang boleh buat benda lain. Contoh, ramai pelajar tahfiz, antaranya yang terlibat yang kita dapati, banyak pelajar tahfiz yang mengambil aliran sains. Ini berlaku banyak tahfiz-tahfiz termasuk tahfiz Yayasan Pahang kita. Ya. Ramai pelajar-pelajar yang ambil medik, ambil doktor, akhirnya hampir 1/5 ataupun 1/6 hafazan dia hilang. 1/5 ataupun 1/6 hafazan dia hilang. Sebab belajar medik ni, dia banyak sangat benda yang nak kena hafaz. Tentang biologi dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu akan mengganggu sedikit hafazan kerana kita akan belajar lebih masa berbanding nak murajaah hafazan. Sedangkan orang hafiz ini, satu hari paling kurang dia kena murajaah balik semula 2 juzuk. Dia kena murajaah, mengulang balik semula hafazan dia sekurang-kurangnya satu hari 2 juzuk. 2 juzuk berapa muka surat? 40 muka surat dia kena ulang balik hafazan. Kalau tidak, sehari saja dia tertinggal murajaah, tengoklah akan ada ayat yang lupa. Sebab Al-Quran ni mahal. Walaupun dia mukjizat, walaupun dengan mukjizat baginda Nabi, umat dia boleh membaca dan boleh menghafaz, berbanding umat terdahulu tak boleh nak baca Injil, Zabur, tak boleh nak menghafaz, tak lepas. Tetapi mukjizat baginda Nabi SAW, ini kelebihan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi yang paling nombor satu adalah Al-Quran, umat dia boleh baca, umat dia boleh hafaz. Tetapi oleh kerana mukjizat ni benda yang mahal, dia tak boleh tinggal lama. Kita yang tak hafal Quran, 3 hari tak baca Quran, apa akan jadi?
Apa akan jadi? Lupa. Dia bukan Lidah lupa, dah dia tak. tergagap. Dah tak. Dah Dia elemen jadi itu. tergagap-gagap, tersangkut-sangkut, tergagap-gagap, Lupa. tersangkut-sangkut. Betul kan? Lupa. Sebab Al-Quran ni benda yang mahal. Benda mahal, susah nak dapat, senang hilang. Betul kan? Benda mahal, susah nak dapat, senang hilang. Kalau tak jaga betul-betul, akan dicuri oleh syaitan. Boleh tak? Okey, mungkin ada soalan lain lagi? Allah. Sebab tadi tengok Ustaz tulis pada whiteboard tu, ya Allah, ni nak mengikutnya tadi. Habis tu tengok je leles, nak ambil gambar je lah. Yalah. Tapi kalau boleh ikut dari awal. InsyaAllah dalam masuk boleh. Dalam masuk boleh. Ustaz, Boleh insyaAllah. kalau kita hafal Quran ni, kita boleh ulang buat ayat semayang kan? Boleh, ya betul. Sebab itu antara benda yang biasanya anak-anak tahfiz kita untuk tidak melupai ayat dia hafal tu, dia akan terbawa-bawa dalam solat dia. Jadi dalam solat dia pun dia baca hafazan dia tu. InsyaAllah. Kita pun macam itulah Kak. Kalau Kak ada hafal mana-mana ayat-ayat pendek kan. Contoh, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. صم بكم عمي فهم لا يعقلون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Jadi kadang-kadang kita tak nak bagi dia lupa, kita bawakan dia dalam sembahyang. Sebab apa? Beramai orang baca hafazan dia dalam sembahyang. Sebab bila sembahyang ni, dunia kita dah letak kat belakang. Betul tak? Siapa sembahyang, dunia letak kat depan. Pasti tak khusyuk. Tengah sembahyang itu yang jumpa. Cincin hilang jumpa dalam sembahyang. Duit tertinggal dalam tandas. Oh, tadi dalam tandas letak kat situ. Alamak, habislah duit aku. Sebab dia letak dunia depan dia. Tapi tengah semayang ni, kalau kita letak dunia di belakang, depan kita hanya Allah, itulah khusyuk. Jangan ada apa-apa benda depan kita waktu semayang, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, ramai penghafaz Al-Quran, dia akan murajaah bacaan dia di dalam sembahyang. Kerana pada waktu sembahyang, Allah jadikan manusia ni otak dia kosong. Betul tak? Waktu sembahyang ni Allah jadikan otak di luar minda. Betul tak perkataan tu? Minda di luar otak. Apa dipanggil? Apa istilah yang sesuai tu? Minda mana pun tak kena otak tak. Apa dipanggil? Minda di luar otak. Apa? Tak tahu dah. Ada istilah yang pakar motivasi selalu sebut tu. Yang bila kena kerja anjing tu, pagar pun kita boleh lompat. Apa? Berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak. Itu dia. Ya, berfikir di luar kotak. Jadi Allah jadikan ketika kita angkat takbiratul ihram, start je Allahu Akbar, otak kita dah kosong. Masa itulah kalau kita tidak letak Allah Subhanahu Wa Taala di depan kita, syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk. So, antara cara untuk meletakkan Allah di hadapan kita, masa itulah kita merajaah hafazan kita dengan tujuan ialah nak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengar hafazan kita. Allah kata apa? Siapa yang ingatkan aku akan ingat padanya. Jangan lupa ni. Siapa yang ingatkan aku akan ingat padanya. Tu ya. Jangan lupa ayat tu, firman Allah tu. InsyaAllah, itu jawapan. Baik, ada soalan lagi? Tak ada soalan dah? Tentang hukumat mungkin ada nak tanya?
Saya selalu keliru huruf mad wajib dengan mad jaiz. Okey. Baik. Keliru tentang mad jaiz dengan mad wajib. Baik. Saya buat short form ringkas. Mad jaiz, mad wajib. Apa beza dia? Okey. Mad wajib Satu kalimah. alif, waw, ya. Ini ringkasan yang ada bulu kening. Alif, waw, ya. Ini ringkasan yang paling ringkas lah ni. Alif, waw, ya yang ada bulu kening. Dia bertemu dengan hamzah solo. Manakala mad jaiz, alif, waw, ya juga ada bulu kening tetapi dia bertemu dengan hamzah yang menompang alif. Mana saya anjak sikit ke sana lah. Tak muat tepi ni. Saya anjak sikit ke sana ya. Saya pandang sekejap. Ini mad jaiz, alif, waw, ya. Dia bertemu dengan hamzah menompang alif. Sama ada hamzah duduk sebelum alif atau hamzah berada atas alif atau hamzah berada di bawah alif. Inilah perbezaan dia, Kak. Alif waw ya yang bertemu hamzah tak menompang alif, mad wajib. Alif waw ya yang bertemu dengan hamzah menompang alif, ini mad jaiz. Ini panduan yang paling senang. Kalau akak dah ada buku tajwid saya tak? Ada ke tak? Ada. Ada. Akak buka muka surat ni. Muka surat 62, tak salah saya. Ya, muka surat 62. Tu dia. Mad wajib dengan mad jaiz. Nombor 3 dengan nombor 4 tu. Akak tengok pada kotak tanda. Kotak tanda tu. Nombor 3 mad wajib, nombor 4 mad jaiz. Tengok pada kotak tanda. Itu panduan dia, Kak. Itu panduan dia. Okay, terima kasih Ustaz. Sama, insya-Allah. Ya, so akak ingat. Hak ni solo, hak ni dah kahwin. Hak ni bujang, hak ni dah kahwin. Jadi yang bujang 4 ataupun 5 harakat. Yang dah kahwin boleh 2 atau 4 atau 5 harakat. Insya-Allah. Macam orang pula ya. Ustaz. Ya. Hamzah tu tak kisah baris apa. Hamzah tak kisah baris apa, betul. Okey. Hamzah tak kisah baris apa. Contoh ayat je Ustaz. Contoh ayat pula. Bagi Okey, ni faham. akak yang tanya ni ada buku tajwid tak? Ada. Ada. Buka buku tajwid saya ya. Buka buku tajwid saya. Tak ya. Saya ni sekejap. Bateri. Okey Kak, sekejap ya nak tukar bateri sekejap. Tukar bateri kamera sekejap. Okey. Illallah. Sekejap ya. Okey. Mak wajib. Okey. Mari kita lihat. Dalam buku saya ni Ibu Ayah, saya memang buat setiap hukum tajwid tu ada 3 kotak. Ada 3 kotak. Sebab yalah mungkin otak saya berfikir cara macam ni kan. Saya suka buat kotak-kotak, saya suka buat angka-angka. Senang cerita saya ni orang otak kiri. Otak kiri saya lebih dominan daripada otak kanan.
Tapi kadang-kadang syok juga. Sebab saya pun orang seni juga. Mana otak kanan adalah sikit-sikit. Dulu pernah nak jadi kumpulan nasyid, pernah jadi qari, mana otak kanan. Tapi kalau saya mengajar saya belajar, saya lebih suka otak kiri. Maknanya menggunakan nombor, kotak-kotak, kan, itu otak kiri. Okey, mari kita lihat. Ini adalah formula. Kotak tanda ni dulu sebenarnya saya nak tulis formula. Tapi saya bimbang orang tak faham. Kan? Sebab biasa guna perkataan formula ni dalam ilmu matematik je kan. Tadi saya tulis tanda lah. Kalau tulis formula orang fikir benda pula formula. Tapi saya suka sebut ini adalah formula. Okey. Cuba Kak tengok betul-betul. Kotak formula yang ada pada mak wajib dengan mak jaiz. Ini mak jaiz. Saya tunjuk sekali lagi. Ini mak wajib. Hamzah dia tak ada alif. Ini mak jaiz. Soalan sekali lagi. Ini mak wajib. Hamzah tak ada alif. Ini mak jaiz. Hamzah dia ada alif. Faham kan? Okey, sekarang mak wajib. Nampak tak? Alif yang ada bulu kening depannya hamzah solo. Waw yang ada bulu kening depannya hamzah solo. Ya yang ada bulu kening depannya hamzah solo. Berbeza dengan mak jaiz. Alif yang ada bulu kening depannya hamzah menompang alif. Wa yang ada bulu kening depannya hamzah menompang alif. Ya yang ada bulu kening hamzahnya menompang alif. Yang ini hamzah duduk atas alif. Yang ini hamzah duduk bawah alif. Yang ini hamzah duduk sebelum alif. Nak tengok lagi contoh berikutnya. Contoh mak wajib. Ni muka surat 69. Contoh ni mak wajib. Ni mak wajib. Ini pun mak wajib. Ini pun mak wajib. Ini pun mak wajib. Contoh mak jaiz. Ini mak jaiz, mak jaiz, mak jaiz, mak jaiz, mak jaiz, mak jaiz, mak jaiz. Jadi, Akak, salah satu cara penggunaan buku saya ni, Akak buka tadi muka surat 62. Ni kan ringkasan ni. Ni ringkasan tajwid ni yang saya buat ni muka surat ni. Ringkasan tajwid ni sehingga ke hari ini. Saya suka pergi kedai-kedai buku. Saya belum tengok lagi mana-mana kitab tajwid yang ada buat ringkasan macam ni. Baik buku tajwid Arab, negara-negara Arab maupun buku tajwid yang ada di dalam negara Malaysia. Dan sedikit sebanyak saya dah tengok juga buku-buku tajwid yang ada di negara Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Belum ada lagi ringkasan tajwid yang macam saya buat macam ni. Okey, panduan nak guna muka surat ni senang je. Pertama ada nombor tepi ni, ini nombor kod setiap hukum. Yang ini kotak kedua nama-nama hukum. Kotak ketiga tanda-tanda macam mana tanda-tanda hukum tersebut, tanda mat asli macam mana, tanda mat badan macam mana. Kotak keempat harakat-harakat bacaan. Kotak ujung tu muka surat. Contoh, mat asli nak tahu dia ayat berapa, buka muka di sini muka surat 67. Buka muka surat 67. Oh, ni dia mat asli. Kan? Katalah akak tengok bawah mat ta'zim nombor 17 kan. Nombor 17 mat ta'zim, tandanya macam ni, harakatnya 6 harakat. Macam mana ayat dia nak tengok lagi? Buka muka surat 84 dia kata kat ujung ni. Buka muka surat 84. Ni dia. Mudah ya Ustaz. Macam ni mat ta'zim. Mudah Ustaz buat macam ni. Kan? Inilah ini contohlah. Contoh. Jadi gunakan betul-betul muka surat 62, 63, 64 ni. Sebab ni ringkasan. Ringkasan. Dan cara inilah yang saya tunjuk masa Pesta Buku Antarabangsa 2000 berapa di PWTC. Saya 2 hari dekat PWTC itu sebab Galeri Ilmu panggil saya. Ustaz, marilah tolong jual buku Ustaz. Jadi saya duduk satu meja, dia bagi satu meja, ramai orang datang. Tengok tajuk buku ni, belajar tajwid 6 jam, orang pun terkeranjat. 6 jam? Kan? Dia pun tanya saya. Saya cerita yang tu lah. Saya kata, ini tanda dalam Quran ni cara bacanya. Nak buat rujukan, tengok muka surat ni. Oh, licin buku ni. Masa Pesta Buku Antarabangsa 2 hari. Habis. Licin-licau. Pesta buku tu tak salah saya 5 hari ke seminggu macam tu lah. Tapi saya duduk 2 hari je lah.
habis. Saya cerita buku tajwid ini saya buat hasil daripada saya belajar dengan guru-guru saya. Dan ringkasan ini saya cakap terus terang. Dengan sesiapa pun dan kelas ni pun saya cakap lagi. Tak apa, saya ulang banyak kali pun tak apa. Ringkasan ini saya dapat hasil daripada guru saya mengajar. Sebab guru saya ni, dia mengajar, kami duduk dalam khalaqah bulat, tak lebih daripada 10 orang. Kenapa tak lebih daripada 10 orang? Sebab rotan dia sampai. Dia akan tanya, lepas dah baca tu kan akan tanya, okey, Ali, ini apa nama hukumnya? Waladhdallin, apa nama hukumnya? Oh, ini Ustaz, mat lazim kalimi musaqqal. Baik, kalau betul entah kata itu mat lazim kalimi musaqqal, jelaskan kepada Ustaz mengapa dia mat lazim kalimi musaqqal. Jadi kena sebut, kerana dia mat asli alif, dia bertemu dengan huruf hadapannya yang bertasydid. Baik, macam berapa harkat bacaannya? 6 harkat. Jadi guru saya, dia akan tanya 3 benda. Nama hukum, tanda hukum tu dan macam mana nak baca. Yang itulah saya letak kat sini. Termasuk apa yang saya letak ini adalah saya memanjangkan jasa guru-guru saya. Walaupun zaman saya belajar dulu, saya adalah murid yang tercorot. Yang selalu kena rotan, selalu kena denda, kena juk tetapi dan sebagainya. Tapi hasil daripada didikan itulah, alhamdulillah, ilmu yang guru saya ajar tu, dan maksud saya ilmu guru-guru saya dapat saya kembangkan dengan cara saya membuat jariah. Saya tulis apa yang saya belajar dengan guru saya masukkan dalam buku ni. Ya? Dan saya jadikan ini sebagai buku jariah untuk ibu ayah saya, guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka esok tarik saya masuk dalam syurga. Amin. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak tanya Ustaz dapat buat buku macam ni, makcik pun tak pernah tengok, tak pernah jumpa lagi. InsyaAllah Kak. InsyaAllah. Okey, ada Ustaz, soalan lagi tak? Ustaz, Ya. boleh tak Ustaz buat kaedah untuk mat lazim kalimi dengan mat lazim hazfi sepanjang macam Ustaz buat bezaan mat jaiz dengan mat wajib tadi? Nampak Okey. jelas sikit nak faham. Okey, akan nak beza mat apa tadi? Mat lazim hazfi musaqqal dengan muhaffah, lepas tu mat lazim kalimi musaqqal dan muhaffah. Musaqqal dan muhaffah. Okey, baik. Buat kaedah macam mat Boleh. jaiz tadi. Baik, boleh insya-Allah. Kita ambil harfi dulu ya. Mat lazim harfi musaqqal MQ. Mat lazim harfi mukhaffaf MK. Okey. Mat lazim harfi musaqqal iaitu huruf lam dan huruf sin yang bertemu dengan huruf mim. Lam dan sin yang bertemu dengan huruf idgham iaitu huruf mim. Maka lam dan sin inilah dipanggil mat lazim harfi musaqqal. Manakala huruf-huruf lain yang ada bulu kening di hadapannya tidak ada mim. Itu senang. Paling senang. Kat sini pun ada lam juga tau. Tapi dia tak bertemu dengan mim. Tak bertemu ni macam mana nak buat? Ni bertemu. Tak bertemu. Anak panah pangkah kot. Pangkah lah Ustaz. Pangkah Ustaz. Anak panah pangkah ya. Ya. Saya buat anak panah Betul pangkah. tapi pangkah. Tak bertemu. Ini bertemu. Ini bertemu. But right. Ini bertemu, dia tak bertemu dengan huruf mim. Mim. Contoh kat sini alif lam akan berlaku idgham. Mim. Sini contoh kaf ha ya ain sad apa? Allah. Apa contoh? Kaf ha ya ain. Apa sih dengan mim ni apa contoh? Subhanallah. Ya.
Qasim mim. Okey, oleh kerana lam dengan sin ini dia bertemu dengan mim, bertemu dengan huruf idgham, maka ulama mengatakan bunyi nak masuk dalam mim tu akan berlaku berat. Sebab itu dipanggil musaqqal, berat. Mukhaffaf ni ringan sebab di sini pun ada huruf lam juga yang tak bertemu dengan mim. Dia jadi ringan kerana dia tak perlu nak diidghamkan di dalam mim. Jadi mudah nak ingat, apa saja huruf awal surah yang depan dia ada mim, iaitu lam dan sin. Saya dah buat dah. Lam dan sin yang bertemu dengan mim, lam dan sin ini adalah musaqqal. Tetapi sekiranya lam dan sin ini tak bertemu dengan mim dan apa saja huruf lain yang tak bertemu dengan mim, contoh nun, qaf, yasin, depan dia tak ada mim, maka yang tidak ada mim itu adalah mukhaffaf. Harakat sama. Ini 6 harakat, ini pun 6 harakat. Boleh Kak? Boleh Ustaz. Terima kasih. Boleh kan? Ini perbezaan antara mak lazim harfi musaqqal dengan mak lazim harfi mukhaffaf. Okey, sekarang sempat salin. Empat. Okey, saya padam mula ya. Okey. Okey, nak tunjuk mak lazim ni pula kalimi. Saya ada bunyi. Okey. Itu dia. Sekarang kalimi pula. Tadi harfi, sekarang kalimi pula. Okey. Kalimi musaqqal. Iaitu apa saja huruf yang ada bulu kening bertemu dengan huruf yang bertasydid. Di sini, apa saja huruf yang ada bulu kening bertemu dengan huruf yang berbaris mati. Bacaan dua-dua sama, 6 harakat. Senang ke susah? Senang kan? Senang. Senang Ustaz, alhamdulillah. Betul, senang. Sebab itu kan, saya sangat suka istilah tu. Jangan hard study, tetapi kena smart study. Saya suka ayat tu. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Macam ni. Sebab apa ni dia baca ni harakat mak wajib, mak jaiz tu, tapi kita tak tahulah kata misalnya tak tahu ya ni mak jaiz, mak tu lah nak tanya susah. Tapi kita tahu bahawasanya kita baca 4 harakat. Kalau dah kita baca 4 harakat, mak wajib pun kita baca 4 harakat. Macam tu lah. Boleh? Boleh. Okey kan? Akan tengok jari tangan saya. Katalah ni mak wajib kan? Ini mak jaiz. Mak wajib dia boleh 4 dan 5. Tengok jari saya. 4, 5. 4, 5. Mak jaiz pula dia boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tengok sekali lagi jari saya. Mak wajib boleh 4, boleh 5. Mak jaiz dia boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kan? So, di sini ada 4, di sini juga ada 4. Betul kan? Bermaksud akak tak nak sakit kepala, mak wajib akak buat 4, mak jaiz pun akak buat 4. Sebab dia dekat-dekat kan, kita baca dengan yang guru baca. Kak, betul. Betul. Jadi kita tak tahulah mak jaiz ke mak wajib ke, kita tengok ada bulu kening, terus kita baca 4. Kalau akak ambil macam tu tak boleh juga. Sebab bulu kening ni ada yang 6, macam ni 6. Yalah, yang ni kita tahu. Cuma kalau yang 2 tadi boleh. Yang 2 tadi, mak wajib dengan mak jaiz tadi kan. Akak buat 2, 4. Okey, settle masalah. Dah sedih tu kita tahu 6. Ya, betul. Betul. InsyaAllah Kak. Ustaz nak tanya. Ya. Kalau dalam Al-Quran tak banyak ya mad lazim harfi musaqqal. Tak banyak kan? Betul. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf yang paling banyak, musaqqal sikit sangat. Sama juga mad jaiz dengan mad wajib. Mana banyak? Yang banyak mad jaiz, mad wajib tak banyak. Sama juga mad lazim kalimi. Musaqqal banyak, mukhaffaf tak banyak.
Ni kan. Mad lazim kalimi musaqqal ada banyak, tetapi mad lazim kalimi mukhaffaf tak banyak. Ada 3 perkataan saja. Kadang baca boleh Ustaz, cuma nak nama mat-mat tu je lupa. Betul, betul. Ya, akak cakap tu memang benar sebab saya dah jumpa ramai orang dah. Saya tanya, Pak Cik ngaji dah berapa lama? Lama dah Ustaz. Pernah belajar tajwid? Pernah Ustaz. Dengan siapa? Banyak guru dah Ustaz. Dengan Ustaz tu, dengan Ustaz tu, dengan Ustaz tu, dengan Ustaz tu. Habis tu kenapa Pak Cik tak boleh baca Quran bertajwid lagi? Baca harakat tak apa nak betul lagi dengar semua. Pak Cik kadang pening lah Ustaz ni ingat nama-nama ni. Itu soalan yang timbul ya. Iaitu dia pening nak ingat nama. Jadi ibu ayah, akak-akak, ya, abang-abang sekalian, kalau tak nak pening ingat nama, masuk kelas tahsin. Masuk kelas tahsin. Iaitu kelas tahap 3 tu kan. Kelas tahsin ni saya rasa sesuai untuk warga emas lah. Warga emas sesuai kat sini. Sebab warga emas dia tak nak fikir banyak-banyak dah. Orang dah pencen. Kan? Wah, 35 tahun kerja memikir je. Tak nak dah fikir-fikir. Sebab kita tahu orang berumur 60 ni, dia nak lapang je dah. Dia lebih daripada nak buat ibadat je. Kan? Dia tak nak pening-pening dah. Jadi masuk kelas tahsin. Sebab kelas tahsin ni saya umpamakan, tak sama ya, tak sama. Saya umpamakan kita belajar Al-Quran macam kita belajar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada zaman Nabi dan pada zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin, hukum-hukum tajwid ni tak ada lagi. Nama mak asli, mak badal semua tak ada lagi. Ya, nama-nama hukum tajwid ni ataupun tajwid ni disusun semula oleh para ulama pada zaman dinasti Abbasiyah, bermula dalam pemerintahan Khalifah Marwan. Di situ bermulanya ulama dah letak susun. Ini tanda ni nama hukumnya, tanda macam ni nama hukumnya, tanda macam ni nama hukumnya. Zaman Nabi, para sahabat semua tak ada lagi nama-nama tu. Jadi kelas tahsin saya tak sentuh langsung, tak sentuh nama-nama hukum. Saya hanya ajar nak kenal tanda, tahu macam mana nak baca. Tanda ni nak dengar macam mana. Tanda macam ni harkat dia berapa harkat. Contoh kan. Jadi kalau rasa tak nak pening kepala dengan nama-nama hukum, eloklah ambil modul tahsin. InsyaAllah. Mana tak salah lah juga ni sebab betul baca je. Betul baca je. Yalah. Lain-lain mungkin ada soalan lagi? Tak ada apa ya? Ada dah. Okey, sekarang dah pukul 10.44. Skrin tidak ada apa. Jadi saya nak maklumkan 2 perkara. Pertama sekali, minggu depan kita dah start belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan dengung. Iaitu kita akan masuk pada muka surat ni 86. Maknanya minggu depan kita akan belajar tentang keluarga idgham. Keluarga mim mati. Minggu depan kita akan start belajar dah dengung idgham. Bermula pada keluarga mim mati. Lepas itu keluarga nun mati dan tanwin. Berikutnya sampailah yang lain-lain. Ya. Itu minggu depan kita akan mula start belajar. Jadi saya harap tidak ada yang ketinggalan minggu depan. Sebab hukum mat ni senang. Hukum mat ni kita cuma bincang macam mana nak baca 2 harkat, macam mana nak baca 4 harkat, macam mana nak baca 5, macam-macam nak baca 6 harkat. Tetapi bila masuk bab ketiga, ini yang susah. Yang ramai orang keliru, yang ramai orang tak suka. Iaitu nak start baca dengung lah, idgham lah, itulah mutajanisan, mutaqariban. Pening. Jadi deliver saya, memang saya susun yang susah-susah tu akhir sekali. Sebab saya suka belajar yang senang dulu, baru ambil yang susah. Macam itulah juga saya menjawab soalan peperiksaan. Saya akan jawab yang senang-senang dulu. Yang susah-susah tu akhir-akhir nanti loceng dekat bunyi baru kelang kabut menjawab yang susah. Jadi minta maaf lah sebab otak saya macam tu kan. Saya ni orang tak cerdik. Jadi bila tak cerdik ni saya ambil yang senang-senang dulu, yang susah-susah saya letak ujung. Gitu. Okey, itu pertama. Yang kedua insya-Allah, ini untuk pengetahuan sajalah ya.
pada besok hari Jumaat saya akan bermusafir ke Kedah. Ya, ke Kedah selama 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab saya nak hantar anak saya. Ya, anak kena masuk semula asrama di Mahat Tahfiz Sains Darul Muttaqin, Changlun, Kedah. Changlun ni dah dekat UUM dah, dekat dengan Sintok dah, dekat sempadan dah. Hantar jauh sikit anak-anak saya, biar dia jadi hafiz yang muttaqin. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kebetulan nak hantar dia tu, saya duduklah 3 hari di Alostar. Jadi kalau ada ibu ayah yang tinggal di sebelah sana, di sebelah Alostar, di sebelah Aitan, di Jitra ke, kan? Yang berhampiran dekat-dekat situlah. Yang mungkin saya nak pergi Perlis juga. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang tinggal di Perlis, bolehlah call saya nanti. Jumaat, Sabtu, Ahad saya dekat sana. Kalau boleh, jomlah kita jumpa-jumpa. Sekurang-kurangnya kita dapat bersilaturahmi. InsyaAllah. Kenal, mengenal sesama kita. Selama ni tengok dalam tengok dalam Zoom, dalam Google Meet je kan. Kalau boleh kita ngeteh kat sana sambil bincang-bincang tentang Quran, ya, apa sajalah boleh kita bincang. Jadi sekali lagi saya nak mengalu-alukan mana ibu ayah, ya, sahabat andai yang berada dalam pengajian saya yang tinggal di sebelah Kedah. InsyaAllah saya ada 3 hari di Alostar. Kalau ada free, jomlah kita ngeteh di sana. InsyaAllah, ya. Boleh boyah, kalau ada soalan lagi tak? Tak ada dah, ya? Baik, kalau ada, setakat itu saja pengajian kita untuk pagi ini. InsyaAllah panjang umur, sihat badan, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ampun maaf daripada saya atas kebarang kekhilafan, kekurangan, kelemahan. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Latifah kami angkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.